Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi yang mana untuk hari ini kita berikan tumpuan kepada kenyataan daripada pengerusi MARA yang menyatakan bahawa ketiadaan sistem penilaian berpusat seperti ujian pencapaian sekolah rendah UPSR menjadikan Maktab Rendah Sains MARA MRSM sukar untuk menilai keupayaan dan potensi sebenar pelajar. Pandangan yang disuarakan oleh pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang berkata bahawa ketiadaan UPSR juga menjadi faktor kepada pencapaian ujian kemasukan ke MRSM rendah. Hantaran ringkas di Facebook itu telah menerima pelbagai reaksi sama ada menyokong atau sebaliknya. Namun terdapat segelintir yang memberi reaksi kurang bersetuju ekoran tekanan akademik yang akan dikenakan kepada murid sekolah rendah dan guru. Justru reaksi pengurusi MARA ini jelas menimbulkan persoalan tentang desas-desus akan kembalinya UPSR yang sudah dihapuskan sejak 2021. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengulangi jaminan UPSR tidak akan dikembalikan walaupun terdapat permintaan daripada ibu bapa yang mahu ia dilaksanakan semula. Beliau berkata Kementerian Pendidikan pada masa ini memberi tumpuan kepada kurikulum 2027 menerusi jelajah atau jeraya wara untuk mendapatkan pandangan umum mengenai kurikulum persekolahan yang baru. Ia berikutan KPM ingin memberi tumpuan kepada pentaksiran holistik kepada pelajar dalam pembangunan secara keseluruhan bagi memastikan karakter seorang pelajar boleh diperkukuh. Untuk memberikan ulasan lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran berpusat dan apakah dia langkah untuk memastikan bahawa sistem pendidikan negara dan pembangunan murid-murid tidak terjejas, kita bersama-sama dengan Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad ketika ini. Doktor, sebelum kita menyentuh hal-hal berkaitan dengan pendidikan secara lebih mendalam selepas ini, kita nak mulakan dahulu dengan kenyataan daripada Dato' Ashraf tadi berkenaan dengan UPSR. Di mana kedudukan doktor? Setuju ataupun tidak dengan UPSR ni, doktor? Baik, terima kasih Irfan. Yang pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ashraf, Dr. Ashraf kerana respon beliau terhadap isu-isu pendidikan sesuai dengan peranan beliau sebagai pengurusi MARA. Saya fikir respon itu memberi satu perhatian yang besar kepada masyarakat kerana isunya adalah berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Baik, berkaitan dengan UPSR ni, kita semua tahu bahawa UPSR ini telah dibatalkan ataupun telah dimasukkan dan pemasukkan itu sebenarnya telah lama dirancang. Cuma pelaksanaannya hanya dilakukan pada tahun 2021. Kebetulan pada waktu itu juga berlakunya COVID. Jadi pemasukkan itu adalah sesuatu yang memang sudah berada dalam perancangan. Sebenarnya sejak daripada tahun 2011 lagi apabila kita memulakan pentaksiran sekolah waktu itu. Jadi ini bukan spontan. Pemasukan ini bukanlah secara spontan. Dia telah diteliti, telah dikaji dan telah mengambil masa hampir 10 tahun untuk diluluskan pemasukannya. Baik, apabila kita bercakap soal UPSR ni Irfan, yang pertama sekali kita kena harus faham bahawa matlamat pendidikan sekolah rendah bukanlah mencari siapakah murid yang terbaik, tetapi tujuan dan matlamat sekolah rendah adalah untuk mencari apakah yang terbaik dalam diri setiap murid. Jadi matlamat ini menunjukkan bahawa semua murid-murid kita adalah orang yang berpotensi. Mereka yang perlu diberi peluang dan perlu mendapat pendidikan yang terbaik daripada sistem pendidikan negara kita. Jadi adalah tidak wajar dari segi pendidikan untuk kita melabelkan pelajar-pelajar ni cemerlang, lemah ataupun sederhana dalam pelajaran mereka kerana mereka masih berada di tahap yang sangat awal dalam pendidikan. Baru berumur 12 tahun, jadi kita mengharapkan mereka ini mendapat peluang yang lebih banyak untuk meneruskan pendidikan sehingga ke sekolah menengah. Jadi pada saya UPSR ini tidak perlu diwujudkan, tidak perlu diadakan. Tetapi itu bukanlah bermaksud bahawa tidak ada peperiksaan ataupun tidak ada pentaksiran di peringkat sekolah rendah walaupun tidak ada UPSR. Kita masih ada lagi ujian akhir tahun, ujian sesi akademik dan kita juga ada pentaksiran bilik raja. Malah di bawah pentaksiran sekolah ini, kita lebih holistik. Kita mempunyai ujian untuk kecergasan, untuk kesihatan, untuk adab, akhlak, untuk kognitif, akademik dan ini semua lebih holistik, lebih mencirikan maksud kita untuk menjadikan sistem pendidikan sekolah rendah kita itu adalah untuk semua murid tanpa perlu melabelkan mereka pada peringkat yang paling awal.
Jadi pada saya pemansuhan ini adalah wajar dan kalau kita ambil sebagai perbandingan pun di negara-negara yang telah maju sistem pendidikan mereka, mereka juga telah lama mengamalkan sistem pendidikan rendah tanpa peperiksaan berpusat. Kerana peperiksaan berpusat ini hanya sesuai dilakukan di peringkat sekolah menengah. Ya, Doktor, dan kalau kita kembali kepada kenyataan Datuk Ashraf juga menyatakan bahawa kebimbangannya ialah soal bila sebut dalam UPSR ini sebab bimbang berkenaan dengan pencapaian ujian kemasukan ke MRSM yang rendah. Prestasinya itu lebih rendah pandangkan tidak ada pentaksiran berpusat yang akan memaksa murid-murid ini untuk lebih fokus dalam pelajaran. Dalam hal itu, soal untuk mencari kualiti untuk membawa mereka dan melayakkan murid-murid ini masuk ke sekolah menengah yang juga berkualiti, bagaimana pandangan Doktor? Baik, yang pertama sekali kita harus memahami bahawa pasca pandemik badan-badan dunia bukan hanya di negara kita tapi di seluruh dunia kita berhadapan dengan situasi di mana berlaku sedikit penurunan dari segi pencapaian murid-murid di sekolah rendah. Jadi kajian-kajian oleh OECD, oleh UNESCO, oleh UNICEF, oleh Bank Dunia boleh kita gunakan sebagai asas untuk kita mengatakan bahawa memang dalam tempoh beberapa tahun selepas pandemik, kita jangkakan sehingga 2026, 2027 begitu, memang anak-anak kita akan berhadapan dengan situasi yang prestasi mereka kurang sedikit berbanding dengan anak-anak sebelum pandemik. Kerana apa? Kerana 2 tahun setengah kita di negara kita sendiri, kita telah menutup sekolah kita dan anak-anak kita hanya belajar secara PDPR, satu pembelajaran yang telah pun disahkan oleh KPM tidak begitu berkesan. Jadi anak-anak kita pasca COVID ini, mereka sebenarnya ada yang masih ramai yang tidak menguasai pembacaan, penulisan dan juga matematik yang baik. Jadi kita kena bersabar sedikit kerana masih baru kita pulih daripada pandemik, sistem pendidikan memerlukan sedikit masa untuk kembali stabil. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita, kalau kita benar-benar ingin melihat apakah prestasi anak-anak kita, anak-anak yang masuk di tahun 1 pada tahun 2022, mereka akan tamat sekolah rendah pada tahun 2028, barulah kita boleh nampak itulah prestasi sebenar anak-anak kita pada tahun 2028. Jadi dalam tempoh tahun 2023 hingga 2027 ini, mereka sebenarnya terkesan daripada pandemik itu. Ada yang ramai yang tidak mahir membaca, menulis dan mengira. Sebahagiannya telah pulih sepenuhnya, tetapi sebahagian lagi masih lagi berada dalam keadaan yang perlu dipulihkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga memahami apa yang dimaksudkan oleh pengurusi MARA ini, iaitu berkaitan dengan kualiti ataupun prestasi. Anak-anak yang mengambil tanpa mengambil UPSR ni, jadi pemilihan untuk ke MRSM itu mungkin sedikit rendah. Tapi saya percaya dan saya yakin bahawa institusi seperti MRSM, sekolah berasrama penuh, begitu juga dengan sekolah sukan, sekolah seni, mereka mempunyai sistem pemilihan berasaskan ujian khusus masing-masing. Jadi pada ibu bapa dan pada anak-anak yang berminat untuk belajar di MRSM, ingin belajar di sekolah berasrama penuh, sekolah sukan, sekolah seni, mereka boleh mengambil peperiksaan yang disediakan dan apabila mereka berjaya melepasi tahap yang ditetapkan ataupun disyaratkan, maka mereka akan berjaya masuk ke institusi berkenaan. Jadi pada saya tidak menjadi isu sebenarnya walaupun kita memasukkan UPSR, tetapi ujian-ujian khusus yang telah disediakan oleh setiap institusi ini masih lagi mempunyai peranan untuk memilih anak-anak yang berminat untuk sambung belajar di institusi berkenaan. Jadi pada saya kita kena beri sedikit masa, Irfan, kerana kita baru pulih dan insya-Allah saya fikir dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang prestasi anak-anak kita akan lebih baik berbanding dengan sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ambil maklum bahawa pemansuhan UPSR ini telah dilaksanakan dalam keadaan yang sedikit tergesa-gesa. Kita tidak boleh menafikan keadaan itu kerana walaupun kita sudah memikirkan begitu lama untuk memasukkan UPSR, tindakan memasukkan UPSR pada tahun 2021 itu dilihat agak tergesa-gesa kerana sebenarnya kita tidak membuat persiapan yang serapi mungkin untuk memastikan bahawa ibu bapa walaupun pemansuhan UPSR itu akan dilakukan, ibu bapa akan mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah,
ataupun pentafsiran berasas sekolah. Jadi hari ini apa yang berlaku sebenarnya, Irfan, bukanlah ibu bapa itu tidak mahu berubah untuk melihat pemalsuan UPSR itu sebagai sesuatu yang positif. Tetapi kepercayaan mereka kepada pelaksanaan PBD itu sendiri yang menjadi isu. Kerana mereka tidak yakin PBD ataupun pentafsiran bilik darjah itu akan sebaik ataupun stabil seperti mana pelaksanaan UPSR. Jadi pada saya yang menjadi isu sekarang ini bukanlah pemalsuan UPSR itu, tetapi yang lebih kritikal adalah sejauh mana ibu bapa, guru-guru dan anak-anak kita memahami tentang konsep pentafsiran bilik darjah, bagaimana mereka melihat pentafsiran bilik darjah ini lebih baik, lebih holistik, lebih berfungsi untuk membangunkan anak-anak kita, dan pentafsiran bilik darjah ini akan menjadi lebih holistik, lebih menyeluruh berbanding UPSR yang hanya menilai atas asas-asas kognitif ataupun akademik semata-mata. Jadi pada saya, di peringkat paling asas iaitu sekolah rendah, penilaian yang holistik sangat diperlukan untuk memastikan anak-anak kita ini yang mempunyai kepelbagaian potensi, bakat. Kalau kita ke sekolah depan, anak kita bukan hanya ada yang pandai akademik, ada juga anak-anak kita yang pandai muzik, pandai bahasa, pandai dalam bidang sukan, ya. Ada yang berkepimpinan dan berbagai-bagai lagi dalam bidang seni dan sebagainya. Jadi di peringkat sekolah rendah ni kita bukan memilih, tetapi kita nak memastikan semua anak-anak kita dalam potensi dan dalam bakat yang tersendiri dapat menonjolkan kebolehan mereka di peringkat sekolah rendah. Sebab itu di sekolah rendah, kalau kita ke negara-negara maju, sekolah rendah ini banyak aktiviti berlaku dalam bilik darjah. Mereka tidak ada peperiksaan, tetapi pendidikan mereka ataupun pembelajaran mereka berasaskan kepada aktiviti, bukan berasaskan kepada peperiksaan. Jadi setiap hari anak-anak datang ke sekolah bermotivasi untuk ke sekolah untuk belajar kerana aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh guru-guru. Tetapi kalau kita tidak membuat persiapan yang rapi sebelum pemalsuan UPSR, kita dapati ramai guru-guru kita masih lagi mengajar seperti untuk mengambil peperiksaan. Jadi inilah perkara-perkara yang menjadi perbincangan sebenarnya, kerana kita tidak membuat persiapan yang rapi sebelum kita membuat pemalsuan UPSR. Sebab itu saya pernah menekankan isu ini supaya walaupun kita bersetuju UPSR itu dimansuhkan, tetapi kita mesti melakukannya secara berfasa-fasa. Dan jika kita telah mengumumkan pemalsuan pada tahun 2021, kita hanya boleh memasukkannya sekurang-kurangnya pada tahun 2024 ataupun 2025. Jadi pengumuman itu telah dibuat lebih awal. Jadi persiapan-persiapan ke arah untuk melaksanakan pembelajaran tanpa peperiksaan berpusat itu mengambil masa untuk difahami oleh ibu bapa dan guru-guru, dan guru-guru dilatih untuk memastikan mereka mahir dengan kaedah-kaedah pengajaran yang bukan berasaskan peperiksaan tetapi berasaskan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan murid-murid untuk belajar di peringkat sekolah rendah. Betul, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, kita sentuh berkenaan dengan apa yang Dr. Nya katakan tadi, berkenaan dengan pentafsiran berdasarkan bilik darjah dan juga pentafsiran berasaskan sekolah, PBD dan juga PBS, dan kaitannya dengan kaedah pengajaran guru yang seharusnya sesuai dengan visi yang kita mahu untuk berikan motivasi kepada murid-murid ini untuk belajar. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali sebelum kita meneruskan perbincangan berkenaan dengan pentafsiran berpusat seperti UPSR dan bagaimana kesannya kepada pendidikan, sama ada wajar diteruskan ataupun tidak. Kita bawakan juga perkembangan berkenaan pendidikan di Dewan Rakyat, yang mana Mahkamah Rayuan pada Khamis memutuskan penubuhan sekolah vernakular menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil adalah sah di sisi Perlembagaan Persekutuan. Panel 3 hakim diketuai Datuk Supang Lian sebulat suara memutuskan perkara itu selepas menolak rayuan difailkan 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sebelum ini beberapa gabungan NGO, antaranya Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, MAPIM dan GAPENA memfailkan saman terhadap 13 pihak. Ia terdiri daripada Kerajaan Malaysia, Kumpulan Pendidik Cina Dongzong dan Jiaozong, Persatuan Tamizar Malaysia serta Persatuan Tamilar Turunal Perak. Tindakan itu bagi mencabar keabsahan sekolah vernakular yang menggunakan kedua-dua bahasa itu sebagai bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, pada Disember 2021 dan Mei 2022, MAPIM, GAPENA, ISMA dan iGuru membuat rayuan susulan penolakan saman mereka. Peguam Kanan Persekutuan
Hong Bin mewakili Menteri Pendidikan dan Kerajaan berhujah perkara itu tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Ia berikutan bahasa kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib di sekolah terbabit. Dalam pada itu, di Dewan Rakyat Kementerian Pendidikan KPM menyambut baik keputusan Mahkamah Rayuan Putrajaya yang memutuskan penubuhan sekolah vernakular menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar adalah sah dengan perlembagaan persekutuan. Mula, saya ingin membuat satu pengumuman. Kementerian Pendidikan Malaysia mengalu-alukan keputusan Mahkamah Rayuan pada pagi ini sebulat suara menolak rayuan yang difalkan oleh 4 NGO yang memohon untuk mengisytiharkan penggunaan bahasa Cina dan Tamil di sekolah vernacular tidak sah mengikut perlembagaan persekutuan. Maka sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil akan terus beroperasi dan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar untuk pengajaran dan pembelajaran secara sah di sisi undang-undang dan dilindungi oleh Perlembagaan Malaysia. Baik, waktu ini kita kembali bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan UKM untuk meneruskan kupasan berkenaan dengan sistem pentaksiran secara berpusat, dan ketika ini kita berikan tumpuan juga kepada PBD dan juga PBS. Doktor, seperti mana doktor nyatakan tadi bahawa apabila kita beralih kepada sistem pentaksiran ini, tujuannya bukan untuk peperiksaan tapi tujuanlah untuk mengajar dengan cara yang lebih banyak aktiviti dan memberikan motivasi kepada murid. Cabarannya doktor nyatakan tadi soal guru yang tidak bersedia. Selain daripada itu, apa lagi cabaran yang dihadapi untuk pastikan bahawa pentaksiran ini berjaya untuk mencapai objektif ia diwujudkan, doktor? Baik, saya fikir perkara pokok yang akan menjadi cabaran besar kepada pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini adalah sejauh mana profesionalisme keguruan itu yang penting. Kalau kita lihat di negara-negara maju, penekanan kepada profesionalisme keguruan, integriti guru dalam melaksanakan pentaksiran di dalam bilik darjah ini sangat diberi perhatian besar. Sebab tu pada saya dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah menggantikan UPSR, guru-guru kita harus diberikan penekanan kepada isu latihan, kemahiran dan juga pengetahuan yang lebih banyak berkaitan dengan bagaimana untuk melaksanakan pentaksiran di dalam bilik darjah. Jadi kalau kita lihat Irfan, dalam perbincangan di kalangan rakan-rakan ibu bapa dan juga persatuan-persatuan guru, persatuan ibu bapa dan sebagainya, mereka merasa sangsi tentang bagaimanakah pentaksiran bilik darjah ini akan dilaksanakan dan sejauh manakah integritinya, kesahannya ataupun validitinya dalam memastikan bahawa anak-anak mereka benar-benar dinilai dan penilaian itu boleh dianggap sebagai satu penilaian yang sah dari segi pentaksiran. Mereka selalu membandingkan dengan UPSR kerana UPSR itu dilihat satu peperiksaan yang berpusat, mempunyai protokol ataupun prosedur yang lengkap, dan apabila keputusan itu keluar, dikatakan keputusan itu benar-benar mencerminkan keupayaan dan kebolehan anak-anak. Ya, pada saya itu yang harus dilihat sekarang ni. Cabarannya adalah untuk bagaimana memastikan pentaksiran bilik darjah itu dipertingkatkan kualitinya, integritinya, profesionalisme, dan yang penting adalah mendapat kepercayaan daripada ibu bapa dan guru-guru. Saya selalu melihat bagaimana di negara maju misalnya, apabila seorang guru melakukan pentaksiran di dalam bilik darjah, mereka tidak perlu melaporkan semua hasil-hasil pentaksiran itu kepada pihak atasan seperti mana di negara kita. Tetapi yang penting kepada guru adalah melaporkan apa yang mereka nilai anak-anak murid di dalam kelas itu kepada ibu bapa. Sebab itu ibu bapa dan guru-guru sering mengadakan perbincangan, sering mengadakan dialog di negara mereka, kerana itu akan memastikan bahawa anak-anak itu tahu bahawa mereka bukan sahaja diketahui pencapaian mereka oleh guru-guru di sekolah, tetapi juga oleh ibu bapa di rumah. Jadi landscape sangat banyak akan berubah apabila kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah menggantikan pentaksiran seperti UPSR ini. Dia bukan sekadar memasukkan UPSR, tetapi landscape dan juga ramuan untuk melaksanakan pendidikan di peringkat sekolah rendah juga akan berubah. Satu perkara, Irfan, Doktor, kita kembali kepada soal UPSR dan juga kualiti murid-murid ini untuk naik ke peringkat sekolah menengah. Antara kebanggaan yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan hampir 270,000 murid yang dilaporkan oleh Kementerian Pendidikan pada April lalu. Ada
masalah untuk menguasai asas 3M. Seperti mana doktor nyatakan tadi, kita membuat kesimpulan bahawa sehingga tahun 2028 mungkin ini merupakan waktu yang mencabar sehinggalah kita boleh melihat bagaimana PBD dan PBS ini boleh memberi kesan. Tapi dalam tempoh 4 tahun ini, apa yang kita harus lakukan untuk memastikan bahawa kualiti itu tak terjejas, kerana seperti mana doktor nyatakan tadi, kita harus faham situasi itu mungkin akan sedikit fluctuate sehinggalah kita boleh melihat kualiti itu benar-benar tercermin selepas tahun 2028, doktor. Ya, yang pertama sekali, seperti yang selalu disarankan oleh badan-badan dunia dalam bidang pendidikan, pemulihan pendidikan mesti dilakukan secara berterusan. Intervensi dan juga memastikan kumpulan sasar yang memerlukan bantuan ini mesti dibantu. COVID telah menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam landscape anak-anak kita. Ada anak-anak kita yang tidak langsung terkesan akibat COVID kerana persekitaran keluarga mereka, keadaan mereka dan sebagainya. Tetapi ada anak-anak yang sangat terkesan akibat COVID dan pemulihan tidak dilakukan segera dan mereka akhirnya naik ke tahun-tahun seterusnya tanpa menguasai dengan baik kemahiran 3M ini. Jadi ini yang memberi kesan seperti yang disebut oleh Datuk Dr. Ashraf apabila dia mengatakan bahawa prestasi anak-anak yang mengambil peperiksaan itu adalah rendah. Kerana COVID itu memberi pengaruh yang sangat besar dan ia bukan hanya berlaku di negara kita, seluruh dunia melalui proses yang sama. Dalam kajian-kajian pendidikan, Irfan, saya ingin memetik banyak kajian menunjukkan bahawa pencapaian anak-anak di peringkat sekolah rendah sebenarnya tidak dipengaruhi oleh keupayaan individu anak-anak itu, tetapi persekitaran. Ia berbeza dengan peringkat sekolah menengah dan universiti. Di peringkat universiti dan sekolah menengah, pencapaian akademik, pencapaian pendidikan seseorang murid sangat ditentukan oleh keupayaan individu itu. Maksudnya dia berdisiplin, dia rajin belajar, dia bermotivasi tinggi untuk belajar dan sebagainya. Tetapi kajian-kajian menunjukkan di peringkat sekolah rendah, yang akan menentukan kejayaan seseorang murid itu adalah persekitarannya. Sejauh mana misalnya ibu bapa mengambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka. Adakah ibu bapa di rumah membantu anak-anak belajar tentang 3M, membaca bersama mereka, melihat apa kerja rumah yang disediakan dan sebagainya. Adakah ibu bapa mampu dari segi kewangan untuk membelikan bahan-bahan bacaan pada anak-anak mereka. Jadi pendidikan di peringkat sekolah rendah sangat dipengaruhi oleh sokongan. Sistem sokongan keluarga, guru, sekolah mana mereka berada. Sebab itu kita lihat ada sekolah-sekolah di luar bandar dan pedalaman, pencapaian anak-anak di sekolah rendah adalah rendah kerana kemudahan di sekolah itu sangat berbeza dengan apa yang ada mungkin di sekolah-sekolah di bandar. Jadi apabila kita mengadakan satu bentuk peperiksaan berpusat seperti UPSR di peringkat sekolah rendah, sedangkan di sekolah rendah itu yang menyebabkan kecemerlangan murid-murid itu bukan individu murid-murid itu tetapi sistem sokongan, maka kita akan dapat lihat akan berlaku jurang yang besar antara kumpulan yang mendapat sokongan yang tinggi daripada ibu bapa, daripada guru-guru, daripada sekolah, kemudahan yang banyak dan sebagainya, dengan kumpulan murid-murid yang tidak mempunyai sokongan yang kuat daripada ibu bapa yang mungkin dari keluarga yang miskin, sekolah daif, sekolah di pedalaman dan sebagainya. Jadi tidak adil untuk kita mengatakan bahawa semua murid adalah sama kerana yang menentukan kejayaan, kecemerlangan murid-murid dalam pendidikan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran. Itu doktor, secara kesimpulannya untuk kita menjawab kebimbangan MRSM dan juga SBP, sekolah berasrama penuh sebagai konklusi, adakah maknanya mereka harus merendahkan tahap peperiksaan kemasukan yang mereka sediakan ataupun SBP dan MRSM harus beralih kepada kaedah pengujian ataupun pentaksiran yang berbeza untuk memilih pelajar-pelajar yang akan masuk ke dalam institusi sekolah mereka, doktor? Baik, yang pertama sekali saya tidak fikir MRSM dan juga institusi yang mempunyai ujian khusus perlu merendahkan taraf ataupun tahap kesukaran soalan mereka. Mereka boleh kekal, malah pada saya apa yang diperlukan sekarang ni adalah mempunyai ujian-ujian dimensi yang lain yang bukan hanya sekadar akademik sahaja tetapi juga mempunyai ujian-ujian berkaitan dengan co-curriculum, kecergasan, berkaitan dengan pengetahuan am dan sebagainya. Jadi pada saya jangan direndahkan dari segi aras kesukaran itu, dari segi kualiti soalan khusus itu, tetapi ditambahkan supaya ia benar-benar menjadi holistik, selari dan sesuai dengan hasrat yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk
menilai, menaksir murid-murid secara holistik juga. Jadi pada saya, apa yang perlu dilakukan oleh agensi-agensi ini adalah untuk melengkapi apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dihasratkan dan apa yang sedang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan UKM berkongsi perspektif berkenaan dan komentar yang diajukan oleh pengerusi MARA berkenaan dengan sistem pentaksiran berpusat UPSR, dan kita dapat jawapan berkenaan dengan bagaimanakah sistem pendidikan seharusnya bergerak ke hadapan dan untuk memastikan kualiti murid tidak tercicir meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran khususnya selepas pandemik. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat. Terima kasih.